mungkin ada juga orang yang bertanyakan yang susah. Sebab kita orang kata apa, nak melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Kita nak mendidik makanan sihat, cara makan yang betul ni daripada awal kan. Jadi mungkin ini adalah satu cabaran juga dalam kata apa, zaman moden hari ni kan, yang mak bapak memang bekerja, yang mungkin menghantar kepada pengasuh, tapi nak menjaga juga kesihatan anak-anak ni. Jadi pada pandangan Miss Krishna, macam mana kita nak menggalakkan ibu bapa faham dan memberikan produk dietitian ni kepada anak-anak mereka? Sebab anak-anak ni adalah masa depan. Silakan. Betul. Anak depan adalah masa depan kita, sebab masa depan even negara kita pun bergantung pada anak-anak kita. Okay, betul. So sebelum saya sharekan bagaimana menggalakkan ibu bapa memberikan produk DSN kepada anak-anak mereka, Cikgu Zakri boleh tak share artikel yang baru-baru ni Kementerian Kesihatan keluarkan daripada New Straits Times? Okay. Ini Yes, betul. Terima kasih sangat. Okay. So ini adalah pada baru-baru ni, sangat baru ni, pada tahun 2021. Okay. So mengatakan about 49 people in Malaysia were estimated to be newly diagnosed with cancer in 2020. Okay, di mana setiap hari bilangan newly ataupun penyakit kanser akan dikenal pasti adalah 49,000 setiap hari Okay, setiap hari. Okay, so with the figure expected to be rise, akan meningkat more than 66 new cases annually by 2030. Okay, so di mana daripada 49 yang dianggarkan pada tahun 2020, tapi 49 tu adalah estimation sahaja, tapi pada tahun 2020 we have almost like 52,000 newly diagnosed case for the year. Okay, dia dianggarkan 66,000 new cases pada tahun 2030, di mana kita ada dalam 8 tahun lagi. Okay, Health Minister Khairul Jamaluddin said action must be taken and to tackle the growing burden. The diseases become more advanced and less treatable under currently available treatment. Maksudnya, dengan high technology ada pada masa sekarang, dengan bilangan ubat yang tak terhingga ada pada dunia ini, penyakit-penyakit yang ada pada masa sekarang tak dapat diubati. Okay, especially cancer. Sampai sekarang kita tak dapat kenal pasti ubat yang betul-betul boleh mengubati cancer. Jadi apatah lagi bila kita ditakutkan dengan bilangan akan meningkat daripada tahun ke tahun, dan estimated we would have 66,000 cases. So bila kita cakap 66,000 cases, siapakah mereka? Pesakit-pesakit yang dianggarkan adalah anak-anak kita. Betul tak? Kita dah tua dah pada masa tu. Mungkin kita akan dapat penyakit diabetik, hypertension. Okay? Tapi kebanyakan penyakit kanser pada masa sekarang adalah daripada umur 5 tahun sehinggalah 24 tahun, 33 tahun. Kita tak dapat kanser pada tahun 56 ataupun 66. Tak ada dah. Okay, saya nak kongsikan satu cerita betul, ataupun saya ada banyak cerita, tapi ini adalah satu cerita yang amat-amat mengejutkan saya. Seorang budak berumur 3 tahun, pada minggu pertama dia okey, minggu kedua dia tak dapat jalan. Bila dibawa ke hospital, dia didiagnose, dia tak ada apa-apa pun 3 tahun tu, okey. Masa tu baru dia nak mencecah umur 4 tahun. Bila dia cecah umur 4 tahun, tiba-tiba dia tak boleh jalan. Dia tak pengsan pun, tak boleh nak makan. Okay, bila dibawa ke emergency tak terus buat CT scan sebab memang tak ada apa-apa kan. Memang tak dapat makan je pun. Okay, so dah kembali kepada rumah. Bila hari yang seterusnya selepas 2 hari dia pengsan, dibawa ke emergency balik. Terus mereka buat CT scan, didapati dia ada tumor pada bahagian otak pada beberapa tempat. 3 tahun, dah cepat 4 tahun pada dia dapat diagnosed with cancer. Okay, kita telah pun membuat pembedahan. Penyakit ni kita panggil sebagai glycoma.
di mana tak dapat diubati dengan surgery pun, tak dapat diubati dengan kemo pun. So dia dapat beberapa tumor, kita dah buat surgery minggu yang keempat. Okay, minggu yang keempat dia pergi kepada koma. Okay, lepas koma kita buat surgery lagi sebab tumor tu selepas surgery tu bertumbuh dengan sangat cepat, dengan sangat besar. So kita buat surgery lagi minggu yang keenam dia dah meninggal. Kita tak dapat selamatkan dia. Dia adalah satu-satunya anak lelaki dalam keluarga mereka and mereka tak dapat selamatkan anak lelaki mereka. Dan kalau nak mengatakan apa punca kepada tumor ni, sampai sekarang kita tak dapat kenal pasti. Tapi bila saya personally tanya kepada kawan saya lah, dia anak kepada kawan saya sebenarnya. Okay, I tanya kepada kawan saya lah, mak kepada Buddha tu, dia cakap selalunya dia makan cornflakes setiap hari. Selalunya dia akan makan biscuits, tak pernah pun macam makan nasi setiap hari. Makan nasi tu sebulan sekali, dua macam tu je. Okay, and then minum susu tu pun tak banyak. Apa yang dia nak minum adalah minum like carbohydrate, chocolate drink, a lot of chocolate drinks macam tu lah. So I pun macam terkejut juga, macam mana kita boleh biarkan anak kita makan makanan yang mengandungi carcinogen macam ni. I tak pasti ibu bapa pada masa sekarang ni aware ataupun mereka faham kesan ataupun tak faham kesan. Pada baru-baru ni saya melihat seorang kanak-kanak makan makanan macam sweet, it's a type of sweet. Kat dalam tu dia ada content kat belakang tu. Bila saya baca content tu, almost like 5 to 6 komponen kat dalam content tu adalah carcinogenic. Di mana saya tahu sebagai carcinogenic, tapi sebagai ibu bapa kepada anak tersebut, mereka tahu ataupun tidak. Kebanyakan gula-gula yang kita ada pada masa sekarang ni ada mengandungi banyak carcinogenic. Okay, so all these komponen kita membelikan kepada mereka adalah membawakan banyak penyakit, cancer, especially hypertension and diabetic. Okay, so pada masa sekarang ni diabetic bagi kanak-kanak sedang meningkat. Mungkin ramai yang tidak tahu. Tapi dalam bidang kesihatan, kita dapat tahu kadar peratusan kanak-kanak mengambil insulin meningkat daripada tahun ke tahun. Daripada tahun 2010 sampai sekarang. Tu kanak-kanak umur 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun injek insulin setiap hari. Sampai saya dapat tengok di mana perut ataupun peha kepada kanak-kanak tu dah lebam sebab injek dengan insulin setiap hari. Kesian juga tengok kan. Okay, so ini adalah macam kita sedar ataupun tidak sedar, kita sedang memberi orang kata racun kepada kanak-kanak kita ataupun anak kita sendiri, kita bagi racun. Racun ni akan membunuh kanak-kanak tu dalam masa yang agak panjang, bukan sekarang. Okay, so kalau ini dapat disedari oleh kesemua ibu bapa dalam dunia ni, kita tak akan dapat mempersoalan bagaimana kita perlu menggalakkan ibu bapa memberikan produk DXN kepada anak-anak mereka. Okay, so produk DXN ni dia mempunyai kandungan nutrien yang amat tinggi bagi tumbesaran setiap kanak-kanak daripada umur 1 hari sehinggalah dia membesar dengan sangat-sangat cergas kepada 12 tahun ataupun 18 tahun. Okay, selepas 18 tahun ataupun 12 tahun, makanan yang mereka perlu ambil, okay, ataupun mereka ambil pada masa tersebut, mereka dah besar, mereka boleh pergi ke mana-mana. Okay, bila kita dah build immune system ataupun sistem dengan sangat kuat pada umur yang sangat rendah sampailah ke umur 12 tahun, sistem tersebut akan mengawal apa sahaja makanan kita akan ambil pada masa akan datang.
So apa yang kita sedang buat adalah kita tak dapat membina sistem yang betul daripada kecil. Bila asas kita tak betul, bila kita bertumbuh, dia tak dapat memprevent ataupun mengelakkan penyakit. Sama juga dengan immune system. Kalau kita dah build a very good immune system dengan menggunakan produk-produk DXN, sebab dia ada antioksidan, dia ada anti-tumorigenicity, okay, dia ada anti-geniosis, okay, dia ada banyak anti-tumor komponen. So bila kita dah kumpulkan ke semua askar dalam badan kita, bila kita membesarkan anak kita, walaupun mereka dah meningkat umur kepada 18 tahun, walaupun mereka ambil makanan yang tak sepatutnya ambil, dia boleh mengawal ataupun dia boleh mengatasi kesan penyakit kita akan dapat nanti. Okay? So pasal itulah dulu nenek-nenek kita ataupun doktor-doktor kita, mereka tak senang ataupun mereka tak mudah dijangkiti ataupun mendapat penyakit sebab pada masa kecil mereka diajar ataupun mereka dipaksa makanan yang betul, asas kepada pertumbuhan yang betul. Itu yang dikandungi dalam setiap produk DXN. Okay, contohnya RG, GL, Morinzi, especially spirulina. Okay, so spirulina contains, it has vitamin E, vitamin A, it has almost every vitamin B, which we do not need to take by B complex. Okay, so bila kita ambil makanan-makanan yang berkhasiat, okay, dia membina sel, organ, tisu dengan badan dalam keadaan yang betul. Walaupun virus masuk, walaupun kita ambil makanan yang mengandungi gula yang tinggi, okay, dia boleh mengawal pasti ataupun mengawal selia badan kita dalam paras yang betul. Okay, kalau kita tak dapat membina satu kidney yang betul, okay, dia tak dapat mengawal makanan kita ambil. Bila kita tak membina sebuah hati yang betul, bila kita memakan makanan yang tidak betul, dia tak boleh detoxify. Okay, so sebenarnya makanan ataupun makanan DXN ni dia menyediakan organ kita supaya dia boleh menentang balik penyakit ataupun menentang balik risiko yang kita akan dapat pada masa akan datang. Okay, ini adalah pesanan saya kepada kesemua ibu bapa. Jagalah anak-anak dengan baik, memberikan makanan yang betul. Saya selalu bagi tahu kepada semua, sekiranya seorang anak dapat kanser ataupun penyakit, puncanya bukan mereka, puncanya adalah ibu bapa mereka sendiri. Sorry to say, jangan jadi pembunuh kepada anak sendiri. Okay, you are killing your own son or daughter with your own money. Bahasa duit dengan juga membawa penyakit. Apalah manusia ni, saya pun tak kenal pada masa sekarang. Okay, and then another one more case scenario yang saya baru-baru ni dilalui. Seorang budak 9 tahun tak pernah ada penyakit ataupun tak pernah jatuh sakit dalam 9 tahun ni. Tiba-tiba rasa lemak, tiba-tiba demam. Okay, bila dibawa kepada emergency dan di admit, minggu yang ketiga kita dapat kenal pasti dia ada leukemia. Okay, leukemia ni adalah salah satu penyakit kanser darah putih di mana sampai sekarang kita tak dapat ubat lagi ataupun kita tak membuat penyelidikan teliti berkenaan tentang ubat ni. Budak tu dah pergi stem cell terapi pun tapi tak dapat diubati. So he's in the last stage, kita hanya tunggu masa bagi dia lah. Benda ni berlaku dalam masa yang agak singkat. Saya rasa dalam 3 minggu ataupun 4 minggu hanya untuk dapat tahu dia mempunyai penyakit. Family dia mempunyai beribu-ribu duit.
kalau dia rasa dia boleh bawa kepada India, dia boleh bawa kepada Amerika Syarikat, ke mana-mana dia boleh bawa. Tapi masalahnya tak ada ubat. Nak bawa ke mana? Duit tidak dapat membeli nyawa. Itu hakikat. Benda ni kita dapat lihat masa kita ada COVID. Beberapa billionaire passed away due to COVID. They can't able to save the life even if they have money. So money is not the answer for everything. So as a parent, careful with the food that you are giving every day, and then be aware with what you are giving to your kids. Jangan mempengaruhi mereka. Itu sahaja. Wow. Saya buat salah ni. Okay, sebab betul lah, memang secara saya tak sedar memang kita kata macam yang kita sebut makanan mereka dekat luar memang kita tak boleh kontrol. Memang betul. Mungkin mereka makan apa di sekolah kan kat luar, tapi makanan di rumah yang kita bekalkan kan, yang kita masak sendiri untuk dia orang makan kat rumah, itu yang sebenarnya kita kena betul-betul jaga. Kadang-kadang sebab dia kesian ni, dia bagi saya dia konsep dia mudah, mix and match. Kan anak-anak pun boleh makan, contoh macam cereal, simple macam tu je, tambah pisang sebatang dah. Pisang sebiji dah boleh makan kan. Okey, tambah sikit dengan Morizi ke Roselle ke, ada yang baju dengan kokozi, memang anak-anak memang suka makan. Dan satu lagi of course lah, macam mak bapak dia perlu, kalau dalam iklan TV pandai je tunjuk kreativiti mak bapak sediakan tu makanan-makanan kan. Itulah yang ada dalam DSN yang kita perlu tukar. Okey, dan kena ingatlah macam betul lah tadi yang Miss Christian cakap ni, sebab benda ni melibatkan masa depan kita, dan juga saya tak sedar kita sedang memberikan masalah kepada masa depan kita. Okey, itu yang penting. Memang duit boleh dicari kan, dan kita pun tak kisah pun nak belanja lebih sikit untuk bagi suplemen ataupun super functional food kepada anak-anak kita, supaya selalu Kak Nurul akan sharekan kebanyakan makanan yang kreatif, macam salad, and then soup dengan menggunakan herbal DXN. So betul. Saya rasa dengan ada cara-cara pemakanan ataupun penyediaan makanan macam ni, dia boleh menggalakkan ibu bapa ataupun menarik perhatian anak-anak. Betul. Sangat setuju. Sebab tu kita kata konsep yang simple kalau anda faham. Kalau tak faham, cakaplah macam mana pun kita susah nak menginspirasikan makanan tu dalam bentuk yang lebih kreatif, yang lebih sedap, dan kita mencari alasan. Kan sebab anak tak suka kan, anak tak suka, jadi susah nak bagi makan. Boleh buat kokozi cake, kokozi wafer. Betul. Alah, kan saya tengok anak-anak yang memang faham kepada ni kan, spirulina tu dia makan macam dia makan candy biasa je. Pelasar je kan. Okey, dan dia tidak memudaratkan sebab dia adalah super functional food. Benda yang baik, makanan yang kita makan hari nak menggantikan dan menambahkan nilai kepada badan kita kan, yang mungkin tak dapat pun dekat luar. Dan daripada sebelum lahir sampailah dah tua nanti kan, semua orang boleh guna. Semua boleh makan. Lepas tu buat makanan tu depan mata mereka. Macam saya, macam anak saudara saya datang, saya akan suka buat macam letak lemon zee, lepas tu letak vinaigrette sikit, lepas tu buat salad pun letak vinaigrette sikit. So bila kita buat depan mata mereka, mereka pun macam akan follow kita pula. Betul kan, bagi satu topi chef tu okey, memang betul, sebab kita tak ada masa. Tapi produk-produk DXN ni lah yang memudahkan dan menjimatkan masa sebenarnya. Yang penting faham dan kenapa kita kena berubah, memberikan makanan yang lebih baik, sebab segala ni berpunca daripada makanan yang betul. Okey, itu yang penting. Barulah boleh betulkan cara makan. Makanan yang betul, baru betulkan cara makan. Okey, alright. Jadi kita dah sembang banyak, memang cukup interesting. Jadi sebelum kita ke soal seterusnya, kita sikit tengok komen. Banyak juga komen ni daripada kawan-kawan kita yang betul-betul mengamalkan. Daripada Kak Rasidah Abdul Razak, betul kita makan ikut selera yang sedap walaupun makanan tu ada karsinogen. Jadi macam mana nak keluarkan toksin dari badan? Jawapannya DCL. Okay, kita nak balancekan. Inilah kerja ataupun fungsi kenapa kita perlu ambil. Okay, memang kita tak boleh nak ubah segala-galanya, tapi kita boleh tambah yang lebih baik kepada badan kita. Walaupun ada makanan yang lain yang mengeluarkan, tapi tak sehebat Ganoderma. Okay, siapa yang baca buku dia faham. Siapa yang betul-betul mengkaji ataupun rajin baca kan, ataupun mendengar. Sekarang ni malah baca pun tak apa dah. Boleh dengar kan, video pun banyak, recording banyak-banyak. Tentang Ganoderma, the cakes of herbs.
Alright, daripada yang disebut tadi, Kak Nurul lah, smart consumer with professional food, the accent. Preventive, get healthy, get wealthy towards happiness. Dan ini daripada Muhammad Nizam. Astaga. Tak faham ni Cikgu Agri. Jangan kata saya pun tak faham. Kena buat translation ni. Okay, tapi kepada siapa yang tak faham carcinogen tu apa, adalah carcinogen adalah bahan-bahan yang menyebabkan keaktifan ataupun pertumbuhan sel kanser menjadi lebih cepat. Okay. Banyaklah benda yang dicampurkan. Racun yang tidak disedari, carcinogen lah. Ramai parent tak sedar pun kerana rasa dan sedap anak suka. Sebab tu kadang-kadang benda yang simple, Miss Krishna, kita kata macam ocha noodle, kan? Betul. Ocha noodle. Benda yang kata simple tapi memanglah kita nak compare, anak tak suka lah sebab rasa dia tak sama macam tu, macam ni. Tapi kita kena fahamkan anak-anak. Dan buat supaya dia suka. Bolehlah tambah mix and match apa benda yang kita suka kan. Alright? Betul. Sebanyak. Bolehlah. Tambahkan dengan telur sikit ke, telur Betul. kampung. Hari tu kita buat di Asian Kitchen bulan lepas, kita buat Swiss roll kan. Roll. Dengan yes. sedap. Sedap. Rasa lapar pula. Ya, betul. Okey, daripada DSN di mana? DSN di Kuantan. Parent perlu kreatif menyediakan makanan. Ya, betul. Betul. Kreatif seperti anda. Okey, yes, be inovatif dan kreatif terhadap pemakanan anak kita. Campuran supervisor favorite enzim DSN dalam menu harian. Mix and match. Mix and match. Zaman sekarang pemakanan sedap tapi bahaya. Wanggil. Apa dah. Ni scrambled egg with spirulina cereal. Macam-macam. Lemon Z yang kokosi. Betul ni. Lemon Z yang aduh, janganlah. Kita cerita pasal makanan ke malam ni. Banyak sangat resepi lah. Abdul Rahim. Excellent info. SD Krishna. Thank you. Selamat mengamalkan apa yang kita kongsi ni untuk kebaikan anda semua. Alright, bolehkan teruskan kongsi. Mungkin anda juga boleh teruskan apa jenis makanan yang anda sediakan pada anak-anak selain pada ambil macam itu saja. Anda boleh ceritakan sikit. Mungkin anda boleh kongsikan menu-menu yang anda bagi untuk anak-anak kita. Buat pergi sekolah ke, makan kat rumah ke, ajak kawan-kawan datang ke kan. Tak kisah. Boleh kongsikan, nanti kita akan sambung baca. Jadi kita akan rehat sekali lagi. Jadi kita akan kembali bersama dengan Miss Krishna selepas ini.